Kenapa tak tidur lagi, ha? Kita orang terdengar ke bunyi ya? Kita orang terdengar bunyi ya kah? Pasang benar-benar tinya dengar bunyi ya. Kami ada dengar bunyi sesuatu yang seram. Kami akan cerita sekejap lagi. Okey. Okey guys, selamat bertemu lagi dalam channel kami Duan Wait Production dalam siri bercerita seram. Cerita seram rakyat Sarawak. Cerita seram tu rakyat Sarawak, cerita kita tempun lah, rakyat tempun lah. Jadi kali tu kita beralih ke Selalang. Kami dapatkan cerita tu daripada kawan kami di Selalang. Dan cerita tu nya cerita berlaku pada tahun 2003. Cerita tahun 2003 nya masih sekolah. Masih bersekolahnya tu ya. Sekolah rendah ke sekolah menengah. Lebih kurang macam yalah masih. Okeylah, sebelum kami lanjutkan cerita ya, kami nak mengucap terima kasih pada subscriber yang dah cukupkan 2000 kami pun subscriber tu alhamdulillah. Kami cukup bersyukur. Walaupun slow kata orang tapi jalan, tetap jalan. Yang penting kita sharekan kita pun konten yang bagus, yang orang mau dengar, yang orang suka nak dengar. Mun si suka pun siapa dengar aja. Tutup tinggal. Okey guys, si nak melalut ke lain, kami akan teruskan cerita ya. Cerita tu berlaku pada tahun 2003. Jadi suasana waktu ya di kampung Lot Baru Selalang ya. Belum ada kami sebenarnya sebab kampung baru ya nya pembukaan penempatan baru ya sia agak rumah orang si banyak. Ada pun rumah di waktu ya katanya madah rumah pakciknya yang jaraknya agak jauh sikit daripada rumahnya. Jadi suasananya di sia malam hari memang agak seram. Memang seram lah. Sebab masanya kawasan hutan lah. Hutan. Biasalah hutan tu. Sebelum kita diam, orang lain ada diam sia. Baiknya tak binatang kah? Yang cik nampak kah? Macam ialahnya. Jadi nyamadah rumah tidaknya ya, belakang rumah adanya ya ada kebun pisang. Kasih ada payah bako apa semua di belakang rumah ya. Dan juga jamban rumah ya. Yang si berada di dalam rumah. Kawan kena itu semua jamban dalam rumah. Jamban kami orang dulu di kampung saya dah semua gambar kami orang kampung dulu yang di luar. Bukan di dalam rumah. Bukan nak sakit perut. Kau nak berak malam hari kau keluar lah malam hari. Kena tu ni ke? Alah. Nak pergi ke jamban nun pun minta dengan anak main rumah apa cerita. Jadi siapa macam apa nama orang yang nak merasanya nak berak nak buang air besar. Macam kami dulu, kami terpaksa pergi awal lah. Merasa nak berak pergi awal. Betul ya. Jadi dah malam hari tak ada rasa nak berak lagi, okey lah. Okey, cerita lain. Cerita tu berlaku di rumah adanya pada bulan puasa. Bulan puasa pun ada gangguan juga. Allahu a'lam. Bisawab. Cerita tu berlaku pada bulan puasa, waktunya puasa. Jadi nyangkat sahur tu ya. Nyangkat sahur. Nyamadah bang waktu ya kami angkat sahur macam biasalah kita pagi kami rasa perut yang sentiasa memulas sebab kenapa waktu sungkir makan kan bebenai lah, dah makan bebenai lah, malamnya malas ne, pagi kita lumbuang ne. Cembialah berlaku padanya. Nya tak oleh kerana waktunya sahur, waktunya sungkirnya makan bebenai lah. Sungkir tu maksudnya di bahasa Semenanjung berbuka lah pasal lah. Jadi bila sakit perutnya, rasanya sakit perut waktu nak sahur ya, nya pergi berak dulu. Bila dah pasalnya memberanikan diri turun ke bah nun. Kami pasal memberanikan diri turun bah nun jalan memang terima dah. Pergi ke jamban apa semua. Dahnya pergi ke jambannya teh nya lepaskanlah hajatnya. Nya lepas dah hajatnya semua apa semua ya. Jadi suasana ya masih dalam pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, lebih kurang macam biarlah waktu sahur 3 ke 4, pukul 5. Tahu je kita waktu yang nang sunyi, sepi, gelap.
semuanya ada. Dengan perasaan beraninya tak pasal lah buang hajatnya. Dia kenanya dah berat lah tu orang, dah berat lah tu orang, dia terpaksa buang. Dah selesai dah buang hajatnya tak, dah buang semua nak hajat beratnya tak. Tibalah masanya nak cedok. Nak cuci lah. Nak cuci je biasa, cucinya macam biasa. Jadi bilanya tengah cedok ada. Nya buka pahet, bunyi air buka apa semua nak. Dah tadi nya perasan dengar macam ada suatu suara yang pelik. Tapi nya saya mendah lah. First ni pergi mukanya pergi alik punya put wangi ni ya. Nya cuci je beraknya apa semua bukanya air. Bilanya tutup pahet ya. Nya perasannya nak dengar bunyi tadi. Saya ada apa-apa je bunyi, saya ada apa-apa bunyi cengkerik je bunyi apa semua di luar. Saya dah lah buat cedok balik aku lah dah. Bilanya nak cedok balik ya. Nya perasan masih ada terdengar bunyi ya. Nya bunyi sayu-sayu, bunyi yang cuba diam. Macam ni lah bunyinya. Kita orang malam hari dengar video tu, pastikan sekeliling kita ya ada orang dengan. Mesti ada orang dengan, jangan dengar. Tutup kecil volume ni pakai earphone. Okey, kita sambung lagi kepada cerita jadi. Kawan perut masih memulas tu tadi, terpaksa melepaskan lagi lepas tadi cedok tak ada rasa sudah berak lagi apa semua tu. Lepaskan baru lagi. Makan Naila ni dah. Jadi bila dah rasanya dah kena habis dan lepas hajatnya cedok kan balik. Bila nya cedok nya buka pahet ya. Bunyi ya ada lagi bunyi ya. Terlalu dekat bunyi ya dia macam di belakang. Di rumbunan pokok pisang yang ada di belakang jamban. Dan bunyinya dekat mata. Jadinya macam benarkah aku dengar tu kah mata? Tutupnya pahet, seslownya tutup pahet. Dengarnya ada bunyi, tapi bunyi pusat. Yang dengar bunyi benda ya macam bunyi pusat. Bunyi tak pusat, kucing. Miau, miau. Mungkin jembiar lah, mungkin yang lain lah. Oh, pusat lah tu tadi bunyi yang dia pusat je nak. Kawan kita tengah nak cedok, tang kacau je daun bunyi tu, bunyi pelik dia. Bunyi sesuatu benda jadi. Cedok balik lah. Mana? Sambung lah cedok balik tak. Nak cuci balik beraknya tak. Cedok, tengah cedok. Bunyi yang makin dekat. Bunyi macam di belakangnya dekat tilak dah. Imagine tak orang duduk dalam jamban seorang-seorang. Bunyi belakang jamban. Rumah pergi jauh sini. Sempat kau nak pecut punya ngah. Tanya madahnya lah. Jadinya macam si puas hati. Apa benda yang bunyi sebenarnya tu? Mana? Dia tutup bagi pahet, sudah slownya nutup. Pasiennya dengar. Apa yang dia dengar ya? Bukan bunyi pusat. Saya ada bunyi pusat lagi dah. Apa yang dia dengar ya? Adalah bunyi sesuatu yang mengilai. Maksudnya Cik Pon lah. Bukan Cik Pondan, Cik Pontianak lah. Yang ada di belakangnya, ngaconya waktu ya. Dari segi suaranya mendayu tadi, kawan dah gelisah dah takut dah apa semua dah nyawa dah kata orang dah si tak mau nak malah apa lagi. Nya nang dengar dengan sejelasnya nunggu nya tengong mana bunyi ya. Nang saya adalah bunyi lain. Kita dapat bezakan bunyi pusat, bunyi cengkerik. Mungkin kita tu mengilai seolah-olah secara manusia. Manusia ni yang ada tengah malam nak lepak belakang pokok pisang, musik benda yang pelik-pelik. Kawan sedanya macam habis cedok pecut pergi rumah.
Si tahulah macam ni dia pecut laju kan. Memang laju lah cerita ni. Udah tadi dah duduk dah tenang apa semua. Pahal kau zaman dah demaknya. Pahal kau nyagi masih cungap-cungap. Jadi bila dah tenang dah apa semua ya boknya cerita dengan maknya. Mak, kami waktu kami berat mak, kami ada dengar bunyi umpan di belakang jamban mak dah. Maknya si bunyi dulu malah maknya bunyi kau lah kerja lah sama apa semua apa tu dengan jadinya masih jangan ulang cerita dengan maknya. Mungkin maknya tahu semuanya, malah namanya cerita untuk si nakutkan lagi banyak cerita ya. Jadi oleh karenanya cerita saya bertanya nanya lagi dengan maknya. Aku tu bangun setiap pagi temaknya. Setiap pagi ku bangun. Awal pagi ku bangun temaknya. Kau nak tahu kau nak dengar cerita ya. Kau nak dengar apa yang kau dah dengar ya. Mak dulu lagi dah dengar. Cuma mak semua nak bunyi. Mak diam aja. Jadi tidaknya sama-sama seorang dengan seorang muka seorang malah nak bunyi lagi. Nak kelakar panjang pun mesti guna aja. Sebab kata orang tua mun benda dia tegurnya kejadi. Cobalah mu tahu saja. Temu jalan lautan di sini tempat yang seram, dengar bunyi pelik-pelik, coba tegur. Mesti ngikut tak kau pulang. Jangan main. Tapi jangan takutlah. Kita percaya dengan Allah. Sejak daripada cerita yang berlaku, apa yang dengar di jamban nanti dan atas pengalaman maknya juga, tiap waktu sahur maknya terpaksa bangunkan tidak ya okey dengan. Dah lah kawan, cepat dah kawan nak bangun 4 nak makan jak lu bangun. Terpaksanya bangun awal, maknya pun si berani seorang di dapur. Jadi nya terpaksa lah enggak, tidak adik-beradik lain dia tadi pakai dengannya masak dengan apa semua. Ialah pengalaman seram yang berlaku di Kampung Selalang yang diceritakan oleh kawan kami dengan kami untuk konten sekali itu. Terima kasih kerana yang anda share. Nya ada 2 lagi cerita lagi. InsyaAllah kami akan ceritakan cerita-ceritanya ya. Siapa-siapa yang berminat nak minta kami untuk share orang pun cerita, boleh email dengan kami di Raduan raduanwed@gmail.com. Siapalah kalau ambilkan kanan caption ni bah yang untuk yang nak share. Ataupun kita orang pun boleh juga hantar voicemail dengan kami pun boleh, tidak masalah. Mesti malah nak nulis voicemail dah senang ke WhatsApp apa semua, hantar ke nombor kami, akan share je nombor kami di bawah ya. Sama-sama lah kita kumpulkan cerita-cerita seram yang benar berlaku pada kita pun. Walaupun yang benar yang berlaku, tapi kami harap kita orang jangan terlalu taksub dengan percaya lah. Sebab semua berlaku atas kehendak Allah juga. Allah yang hendaknya berlaku akan berlaku. Mesti berlaku akan berlaku. Tapi kita kumpulkan pengalaman kita yang ada di situ untuk didengar dan ditanggal sama-sama kita pun di situ, terutamanya di Sarawak. Jadi kita ada juga konten-konten cerita seram yang didengar untuk sama-sama kita pun. Okey guys. Temu lagi akan dengan konten kami akan datang, insya-Allah. Kami waktu tu berada dapat syuting, masih juga berada dapat syuting. Kami just kerja fotografi sikit-sikit je. Dan kita temu lagi. Seram itu sentiasa ada di hati kamu. Okay, bye.